kita ada berbicara beberapa perkara malam ini. Yang pertama, Hadi sedia jumpa Anwar. Wow, kenapa tiba-tiba Hadi nak jumpa Anwar ni? Aha, adakah sebab ... Apa jadi hubungan Hadi dengan PN nanti? Malam ni kita akan lihat, kita akan tengok apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa Hadi kata dia bersedia untuk jumpa Anwar. Baik, itu antara satu perkara perkembangan yang sangat menarik malam ini. Kalau ini berlaku, tuan-tuan, besar kesan akibat dia. Terutama kepada politik, terutama kepada PN tu sendiri. Kan saya kata dulu, PN akan menghadapi masalah. Saya dah cakap, ada di dalam orang PAS sendiri nak jumpa kerajaan Madani. Sekarang ini malam ni kita akan cerita. Malam ni kita cerita. Sabar. Ini sedia berjumpa dengan sesiapa saja, termasuk Anwar Ibrahim. Baik, kita baca. Hadi sedia jumpa sesiapa saja, termasuk Anwar. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang hari ini menegaskan beliau terbuka untuk bertemu dengan sesiapa saja, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun Abdul Hadi menegaskan keterbukaannya itu mestilah tidak lari dari prinsip matlamat dan perjuangan PAS. Memang kita terbuka dengan sesiapa saja, tetapi mesti tidak lari pada konsep prinsip matlamat dan perjuangan kita. Dalam satu kenyataan yang lain, Hadi menyatakan bahawa beliau pernah dihubungi berapa kali oleh orang tertentu dalam kerajaan perpaduan, terutama UMNO lah, dia menyebut tentang UMNO, tetapi tidak boleh mengambil apa-apa tindakan kerana terdapat akta anti lompat parti. Sebab itu mereka tidak jadi lompat. Menurut beliau, ini dakwaan sajalah, benar atau tidak wallahu alam. Dan yang ni saya tak nak baca lah. Nah, dalam satu kenyataan itu juga, kenyataan yang sama, Hadi kata, kalau sekiranya berlaku sekalipun, dan beberapa minggu lepas saya ada bawa kata bahawa ada satu kumpulan sekarang ini berbincang dengan kerajaan Madani di dalam PAS untuk nak menyertai kerajaan Madani yang bukan kem Hadi Awang. Bukan kem Hadi Awang. Sabar tuan-tuan, sabar. Bukan kem Hadi Awang. Kan? Dalam kem, bukan kem Hadi Awang, beliau mengatakan. So, dalam kem Hadi, sabar. Kejap lagi, 10 minit lagi, sabar. Dalam kem Hadi Awang. Okay? Bukan kem Hadi Awang, sorry. Bukan kem Hadi Awang. Ini salah lagu dah aku cakap. Bukan kem Hadi Awang. So, sekarang ini, benda tu dah besar, dah going on. Dan mereka dalam usaha nak jatuhkan Hadi Awang sekarang ini. So, sebelum perkara itu berlaku, Hadi sambut perkataan demikian. Dan terbukti tempoh hari bila kita tengok ada kumpulan, terutama Nik Abdul lah, kumpulan itu berjumpa dengan Perdana Menteri. Sekarang ini Hadi kata dia bersedia untuk jumpa dengan Perdana Menteri. So sebelum kumpulan itu jatuhkan dia, baik dia pergi jumpa dahulu. Now isu dia tuan-tuan, apa akan jadi kepada Bersatu selepas ini? Kalau sekiranya perkara tersebut berlaku, dia ada bagi syarat boleh kita bergabung, boleh dengan syaratnya PAS kena lead, dia kata. PAS kena memimpin sebab PAS paling ramai berbanding dengan PKR Melayu. Dia kata berbanding dengan apa orang kata UMNO, berbanding dengan DAP, of course 3 orang je dia kata Melayu. So PAS kena lead. Tak kisahlah syarat tu adalah syarat, tetapi bermakna ada the afterthought tu, pemikiran itu ada, perbincangan itu ada, dan itu adalah satu perkara yang sangat menarik untuk kita nak lihat selepas ini. So saya tertarik tuan-tuan kalau perkara ini Hadi ada pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ada pertemuan tersebut, dan insya-Allah tak lama lagi berkemungkinan ada, sebagaimana saya kata dulu, ada orang di dalam PAS yang akan pergi jumpa Anwar Ibrahim, and I was right. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok macam mana Perikatan Nasional. Tuan-tuan, PAS pernah hianat kita. Siapa kata PAS tak boleh hianat Bersatu? PAS pernah hianat UMNO. Kenaan dengan kenaikan gaji. Menarik. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, bincang kenaikan gaji guru miliki kelayakan akademik lebih tinggi. Fadlina dalam sidang akhbar memetik Kementerian Pendidikan dalam radar perbincangan berhubung saranan menaikkan gaji guru yang memiliki kelayakan akademik lebih tinggi sebagai pengiktirafan kepada mereka. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya juga memandang serius arahan tersebut dan perpandangan ia mestilah selari dengan segi kualifikasi bermakna integriti kualiti dan juga perkhidmatan perguruan yang menjadi ketumpuan KPM.
Kita mengambil pandangan itu secara serius dan saranan ini berkaitan kenaikan gaji penjawat awam seperti mana yang diumumkan Perdana Menteri akan jadi tumpuan seawal sejak ekonomi negara pulih. Ia juga tidak lari daripada hasrat KPM dalam melihat perkara yang sama. Kita sedang berada dalam radar perbincangan dan dalam konteks untuk menaikkan gaji guru serta dari segi kualitifikasi, maknanya integriti kualiti dan perkhidmatan perguruan. Ini menjadi tumpuan kita, katanya. Baik, berbicara tentang gaji ni tuan-tuan, ini perkara yang daripada dulu lagi, satu perkara yang dah lama dibincangkan lah, terutama ada guru sekarang. Dulu kalau zaman kita dulu, ingat guru zaman tu kalau ada maktab pun dah kira boleh lah jalan, dah jadi guru sekolah rendah kan. Lepas tu kalau ada diploma sikit, boleh lah sijil diploma, boleh lah jadi guru sekolah menengah. Lepas itu after some time, zaman saya lah, sekurang-kurangnya zaman saya, lepas itu dinaikkan, sekurang-kurangnya kena ada diploma pula untuk nak jadi guru sekolah rendah, degree untuk sekolah menengah. Lepas itu naik lagi kan, which is good lah, bagus juga, degree untuk sekolah sekolah menengah, sekolah rendah. Lepas tu mungkin degree dan master pula untuk sekolah menengah dan sebagainya. Jadi kenaikan orang kata daripada segi kualifikasi ini juga sepatutnya kenalah selari dengan kenaikan daripada segi gaji. Jadi Dato' Seri Anwar Ibrahim hari itu menyebut tentang keperluan untuk menaikkan gaji, terutama di kalangan penjawat awam. Kena revise dah, jumlah gaji itu kena revise. So daripada sini kita nampak bahawa sememangnya KPM pun mengambil peranan tersebut. Dan ini menarik sikit tuan-tuan, lawatan Fadlina ke Kelantan tempoh hari, ni saya nak cerita. Lawatan Fadlina ke Kelantan tempoh hari, dia bukan tak membawa makna tau. Jack, terima kasih Jack. Bukan tak membawa makna. Okey, apa maknanya is? Now, salah satu perkara yang dirunguti oleh guru-guru di Kelantan adalah guru Yayasan Islam Kelantan, YIK, Yayasan Islam Kelantan, dan guru-guru satu di bawah Islam Kelantan juga, tetapi di bawah federal, di mana gaji mereka sekarang ini bermasalah. Dia cerita dia macam ni tuan-tuan, ada di kalangan guru-guru di Kelantan, gaji mereka sebenarnya daripada federal, bukan daripada negeri. So bila daripada federal, ada sekatan, dikatakan ada sekatan daripada negeri untuk nak gaji mereka, untuk mereka nak nak naikkan, nak selaraskan gaji mereka dengan federal. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba gaji guru-guru di Kelantan, di mana di sekolah bantuan agama Kelantan, tetapi bantuan agama kerajaan tau, dia bukan bantuan agama negeri, dia di bawah kerajaan federal, tiba-tiba gaji mereka lebih tinggi daripada yang dapat daripada negeri Kelantan yang diberikan oleh kerajaan PAS sekarang ini. Nah, bayangkan macam mana orang kata guru-guru tu sendiri nanti mungkin akan berpaling tadah dengan kerajaan PAS. Dia, ya betul tuan-tuan, cerita tentang agama, tentang jihad dan sebagainya. Yalah, jihad pun yang atas tu gaji besar kan. Adik MB sendiri dapat allowance 10,000, gaji besar. Kita jihad juga, tapi bagi makan anak, bagi susu anak, makan isteri kita, suami kita, rumah kita, bayar sewa, api, air, barang mahal dan sebagainya. Siapa nak pergi nak kisahkan pasal benda tu? So ujungnya dia berbalik kepada periuk nasi kita juga. Perjuangan pun, tapi bukanlah kita berjuang, kita lawan dengan orang kafir dan sebagainya, nak pergi perang dengan musuh kita daripada seberang dan sebagainya. Tak, ini sekadar politik. So akhirnya berbalik kepada dia orang kata apa? Kita nak makan apa? Dan kalau kerajaan negeri tak mampu nak sediakan, akhirnya berbalik kepada diri dia orang sendiri, kepada pendapat dia orang sendiri, sama dia orang terus menyokong atau apa ni, dia akan rebel against the cause. Dan berkemungkinan besar tuan-tuan, itu saya kata lawatan Fadlina ke Kelantan tempoh hari berjumpa dengan Ning Abdul tu bukan tidak membawa maksud yang besar. Sebenarnya maksud tersebut sangat besar tuan-tuan. Baik, kita move on to the next topik kita berkenaan dengan LCS. LCS, okey. Berkenaan dengan LCS, semalam kita sentuh bahawa LCS akan diteruskan di bawah Bostad Naval Shipyard, tetapi menurut Tok Mat, Bostad Naval Shipyard ini akan diletakkan di bawah MOF direct, diambil alih di bawah MOF. Kerajaan tak ada pilihan, projek LCS mesti diselesaikan. Kerajaan, kata Anwar Ibrahim, tidak mempunyai sebarang pilihan kecuali
mengambil alih projek pembinaan LCS yang asalnya di bawah BNS, Boston Leadership Yard Sdn Bhd. Perdana Menteri menjelaskan kerajaan telah membelanjakan sebanyak 6 bilion untuk projek tersebut dan perlu memastikan ia dapat disiapkan sepenuhnya. Dia, iaitu BNS, dia punya projek yang ongoing yang mesti diselesaikan termasuk LCS. Kita tiada pilihan. Kita dah belanja 6 bilion, dia tak boleh tutup. Justru kerajaan kita kena ambil alih, kena selesaikan, katanya. Bagaimanapun menurut Anwar, kenyataan lebih lengkap akan dikeluarkan berhubung perkara berkenaan selepas ini. Semalam, Menteri Pertahanan Muhammad Hassan berkata MOF telah menubuhkan SPV bagi mengambil alih syarikat yang bertanggungjawab terhadap projek pembinaan LCS iaitu BNS untuk menjadi anak syarikat kepada MOF. Bagaimanapun dia berkata pelaksanaan projek LCS akan dipantau oleh Jawatankuasa Pemantauan Projek PMC yang akan dipengerusikan bersama oleh Ketua Setiausaha Pembendaraan dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Mindef. Menurutnya juga syarikat Boston Holding kepada Bursa Malaysia kontrak tambahan ke-6 memerlukan anak syarikatnya BNS untuk menghantar 5 dan bukannya 6 kapal. Bagaimanapun jumlah kontrak telah disemak kepada 11.2 bilion meningkat daripada 9 bilion sebelum ini. Dan juga tak ada dalam ini projek itu kena menjawab kepada kabinet, kena menjawab kepada kabinet dan hendaklah dilaporkan terus kepada kabinet. So tak ada lagi istilah ding dong dan sekarang ini BNS tidak lagi dimiliki 100% oleh Boston. Sebaliknya syarikat itu di bawah MOF directly dan dipaksa untuk habiskan projek tersebut kerana dah dibelanjakan 6 bilion. Kalau tak, kena start dari scratch balik, teruk kita kan, start balik teruk kita. Okey, habis kat situ saya terbaca satu artikel ni, tak ada kena mengena apa saya nak cakap ni, tapi saya nak kena komen juga benda ni kan.